Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 25 ingin membentangkan tentang tajuk pandangan ulama tentang sambutan Maulidur Rasul. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama Azizul Haziq bin Muhammad Zaki, yang kedua Nur Hidayah binti Anwar, yang ketiga Nurul As-Sayyidah Nafisatul Huda binti Samsul Bahri. Bagi pengenalan, sambutan Maulidur Rasul diadakan adalah sebagai tanda memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahun inilah umat Islam akan memenuhi ruang masjid untuk mengadakan berbagai acara seperti membaca Al-Quran dan berceramah mengenai sirah baginda SAW ataupun berselawat dan berzanji serta pelbagai acara lagi, dan pada akhirnya kadang-kadang akan diadakan sedikit jamuan. Mimbar-mimbar juga tidak terlepas dari berkhutbah dengan penuh bersemangat untuk menyatakan cintanya umat terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan bapanya wafat ketika usia baginda SAW 2 bulan dalam kandungan ibunya. Setelah dilahirkan, baginda SAW dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, kemudian disusukan oleh Halimah bin Abi Zuwaib dari puak Bani Sa'ad Bakri. Terdapat 2 hukum yang menjadi khilaf, iaitu harus dan bid'ah. Bid'ah dan dalilnya. Sebahagian ulama telah menyatakan hukum sambutan Maulidur Rasul adalah bid'ah. Ibnu Taymiyah tetap berpendapat bahawa orang yang menyambut perayaan Maulid tidak diberikan ganjaran kerana ia merupakan amalan bid'ah, dan status asal sambutan Maulid tidak berubah walaupun dikatakan terdapat tujuan murni di sebalik perayaan itu. Antara dalilnya ada 3. Yang pertama, satu bentuk pemujaan yang melampau. Hadis yang bermaksud, janganlah kalian berlebihan dengan memujiku seperti kaum Nasrani yang memuji anak lelaki Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah mengenaiku hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengikuti perayaan orang Kristian. Hadis, sungguh kamu akan mengikuti jejak langkah orang-orang yang sebelum kamu, selangkah demi selangkah, hingga apabila mereka memasuki lubang biawak, niscaya kamu mengikutinya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Jawab baginda, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan yang ketiga, tidak pernah diraikan generasi yang sebelumnya. Maulid Rasul tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, Khulafa ar-Rasyidin dan juga para sahabat serta para tabi'in, yang mana mereka adalah generasi yang sangat faham tentang sunnah. Sekiranya peringatan ini baik, pasti mereka akan mendahului kita dalam meraikannya. Seterusnya kita melihat kepada pendapat ulama tentang bid'ah, di mana menurut Ibnu Taymiyah menyatakan bahawa Maulid itu pada asasnya ialah perbuatan bid'ah kerana tidak terdapat duluan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, di mana majlis Maulid Nabi ini tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi dan juga para sahabat. Dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahawa ia seperti meniru perayaan Christmas yang disambut oleh orang Kristian pada setiap tahun. Baiklah, seterusnya adalah tarjih. Tarjih bermaksud memberatkan, iaitu menguatkan salah satu jalan antara dua yang bertembung, yang mana yang lebih kuat diamalkan dan yang satunya lagi ditinggalkan. Terdapat 2 pendapat, iaitu yang pertama daripada mufti wilayah persekutuan. Mereka menyatakan sambutan Maulidur Rasul adalah diperbolehkan dan termasuk dalam bid'ah hasanah yang boleh diraikan selagi mana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang kedua adalah daripada fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama, iaitu 2 organisasi masyarakat Islam terbesar, juga memilih untuk membolehkan, iaitu mengharuskan, yang merupakan masalah ijtihadiyah yang mana tidak wajib dan juga tidak dilarang dan boleh dilaksanakan selagi mana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baiklah, sebagai kesimpulan, hukum Maulidur Rasul merupakan masalah khilaf yang wajar diraikan, walaupun segelintir pendapat menyatakan ianya adalah bid'ah, namun sebahagian besar ulama mengharuskan sambutan Maulidur Rasul dengan dalil-dalil yang kukuh. Oleh yang demikian, wajar bagi umat Islam untuk menghayati hukum
dan khilaf ini bagi mengelakkan kekeliruan dan juga perdebatan yang sia-sia. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.